Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Oi, dapat umur satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast. Now we go kalian Shay. YouTube. For those on Spotify right now, listening on Spotify, boleh follow kita orang dekat Instagram, TikTok untuk snippet, versi-versi highlight, versi-versi pendek dekat Instagram dan TikTok. Dan untuk tengok video penuh dekat YouTube pada username yang sama, iaitu apaciter.podcast. Benar. Dan kalau dekat YouTube nak dengarkan versi audio sambil bawa kereta, sambil mandi, sambil anyam ketupat, sambil buat apa saja, boleh dengarkan versi audio dekat Spotify Apa Cerita ? Yeah. Aku baru nampak Anwar. Apa? Hang tag siapa tu? Ada orang nak beli aku punya MacBook lah. Okay. Dia ingat aku jahat sangat lah. Setan lah. Oi, tutup. Kenapa? Kenapa nak jual MacBook? Yes, actually sebenarnya ada jalan cerita. Ni topik kita jugalah. Ya, nampak tak bijaknya aku. Dia pandai tu masuk lah. Power lah. Okay lah, sebenarnya kita sekarang ni ada lagu sedih. Aku baru nak tanya. Lagu sedih sikit. Bagi lagu sedih. Yes. Kita semua tahu di dalam kehidupan ini ada kadang-kadang kita di atas dan ada kita di bawah dan ada kadang-kadang kita di tengah. Tetapi sekarang ni saya boleh katakan saya dalam satu situasi yang boleh katakan agak kritikal, agak ke bawah lah. ICU. Apa tu? ICU? Apa isu? Critical. ER, emergency room. Yes. Aduh. Tak, tapi sebenarnya di dalam balik ketawa, gelak, senyuman, sebenarnya di dalam ni ada hati yang sangat Terluka. gundah gulana lah. Resah. Tak adalah sedih, tak adalah Gelisah. Resah. Lebih indah saat Lagu sedih ni. Oh, Apa ni? Okey. saudara. Anak-anak. Cuba anak-anak bayangkan. Apa situation kau? Okey, sekarang ni situasi dia adalah disebabkan oleh tak boleh nak kata apalah. Dia bermula pada awal bulan, awal tahun ni lah. Sebenarnya aku dah nampak dah penurunan aku punya bisnes. Bisnes aku yang aku buat sendiri. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 masih lagi boleh terima dan masih lagi boleh macam survive lah. Tapi bila masuk bulan 4, kita dah nampak dah dia punya penurunan tu daripada boleh katakan 80% jatuh. Menjunam seperti menjunam air salji di atas Gunung Everest. Memang sangat-sangat. Oi, apa tu? Kau kenapa? Dia jatuh. Dia sangat-sangat yang jatuh yang betul-betul menjunam ah. Mungkin Macam aku mikrofon tadi. Tu contoh seperti contoh. seperti jatuh dia mikrofon tadi. Tapi aku ada satu pemikiran yang aku rasa macam situasi ni semua orang kena. Betul. Businessman semua kena. Sebabnya satu sebab dia adalah kita tempuhi bulan 4, bulan 5, bulan 6 yang penuh dengan bulan 3, 4, 5, 6 yang penuh dengan celebration. 3, 4, 5, 6 aku boleh cakap itu semuanya perayaan yang menggunakan banyak duit. First adalah budak-budak masuk sekolah. Bulan 3, bulan 4 tu kan pakai duit. Lepas tu hujung bulannya Raya Aidilfitri. Lepas tu bulan berapa 2 bulan selepas tu bulan tu keamatan pula apa dia? Wesak. Okey. Wesak pula. Lepas tu Raya Haji. So setiap masa tu memang boleh katakan orang tak keluarkan duit untuk membeli barang So bila benda tu terjadi, yang paling affected hard adalah orang-orang bisnes lah. Dan aku salah satu orang yang involve benda tu lah. Dan sebenarnya sakit disebabkan oleh bila tengah menjunam ni adalah masa anak aku keluar. Anak aku dah existed dalam kehidupan kami sebagai suami isteri dan keluarga kecil. Ada baby. Lepas tu dia punya
komitmen menambah. Lepas tu yelah, bila kita ada baby ni, insurans lagi, lampin lagi, makanan lagi. So itulah dia punya sekarang ni tengah menjunam kau-kau lah dalam bisnes. Dan aku tak malu untuk mengatakan bahawa yang aku sekarang ni survive purely apa dia, duit masuk hanya nak bayar komitmen. Duit masuk komitmen, tapi dah tak ada untuk diri sendiri dah. Dah rasa lah 3 bulan tu. Dan itulah menyedihkan lah. Dan benda ni aku dah cakap, aku dah tanya semua sekeliling aku yang businessman semua tengah merudum. Tapi yang mungkin yang menyebabkan diorang rasa yang diorang okey adalah okey, salah aku jugalah. Masa aku tengah naik kau-kau tu macam-macam. Lepas tu bila dah turun ni, jatuh ni, kita nak buang balik benda-benda semua tu lah. Cuma itulah menyedihkan lah. Tengah ni susah lah sekarang ni, tengah-tengah. Memang kalau kau tengok akaun aku dan akaun bini aku dan akaun, senang cakap, akaun family aku semua kan, teruk lah. Boleh katakan negatif kak. Negatif. Komitmen tak boleh nak tampung apa, duit yang masuk tak boleh tampung komitmen. And itulah. Aku rasa ni fasa struggle kau. Struggle lah. Ni fasa struggle yang boleh katakan struggle yang kau. Dan benda tu lagi menakutkan kau sebab di saat kau ada anak and benda tu pula macam kewangan kau tak berapa kukuh. Yes. Yang macam terombang-ambing sekarang ni. Apa planning kau? Home. Kalau macam pasal apa, planning, boleh katakan balik, mungkin nak back to basic balik Bekerja balik. Tapi bekerja pun aku rasa bekerja yes, tapi dia hanya akan membantu untuk membayar komitmen je lah. And then semua tu kena top up balik. Faham. So komitmen yang dibayar untuk bayaran bulanan gaji kerja tu akan habis lah. Habis tu hanyalah untuk bayar duit rumah, bayar duit lampin, apa benda semua tu kan. Tapi lillahi ta'ala aku cakap, kalau aku kerja pun dia membantu, tapi membantu yang tidak akan fully utilize komitmen aku lah. Komitmen hutang apa semua tu memang takkan habis bayar. Still kena buat banyak kerja, kena side job banyak-banyak lagi. Tapi itu benda yang kena tempuh lah. Betul. Benda tu kena tempuh kau. Ni fasa yang ni fasa yang bagi aku not struggle lah. Ini betul-betul yang nak pergi ambil tali gantung lah. Jangan. Bukanlah tali gantung. Rephrase aku ya. Dia macam sekarang kau di hujung satu puncak yang macam kau hampir jatuh. Mungkin kau dah jatuh, yes. Tapi sekarang ni kau kena naik balik. Berapa kalau kau kerja kan? Kalau kau kerja kan, berapa gaji yang kau rasa lepas komitmen bulan-bulan dan ada duit sikit? Sorry sikit. Okay fine lah. Berapa gaji yang kau nak dapat untuk lepas komitmen je dulu bulan-bulan? 4. 5 tu pun lepas je. Hidup no. Life tak ada. Okay. Tapi kalau ikut pada ni kan, pada struggle ni, semua 2,500, 2,000. Betul. So duit tu semua memang untuk bayar duit rumah je lah. Tapi itulah, dia dalam satu fasa yang dia tengah mempersoalkan. Faham tak? Macam what's next. Dia pasal kita berpegang teguh kepada kita ni Muslim. Kita ni adalah satu ni kan, orang cakap kita kena banyak bersabar dan kita kena bersikap positif. Betul. Dan memandang benda ni sebagai ujian yang Tuhan nak bagi kepada kita, supaya dia nak bagi lagi yang lebih kepada kita. Betul. Tapi lillahi aku cakap, untuk tempuhi fasa yang macam ni, mental kena kuat. Yelah, sebab kau mental kena kuat sangat. Kalau dulu kau seorang tak apa. Dan macam maksudnya macam waktu dulu aku menyampuk sikit lah. Kalau dulu kau seorang tak apa, sebab kau tak ada komitmen anak, tak ada wife. But now sekarang kau ada anak, macam kau tak makan tak apa, at least anak kau lepas tu lagi. Sebab lagi tu sekarang ni aku tengah bercakap dengan korang, orang akan bagi motivation bila dia dah terlepas keluar daripada kesusahan tu. Betul. Man. Tapi aku dah tengah bercakap dengan korang ni, aku still lagi dalam tompok tu. Dalam dalam satu situasi ni. Situasi yang tengah susah. Kira macam ni pun part of kau meluah lah benda tu. Escapism lah. Bini aku cakap, sebenarnya aku kena pergi podcast ni pun sebab we need escapism. Bini aku pun keluar pergi ni apa semua tu kan, sebab perlukan benda tu.
Sebab memang susah lah sekarang ni. Apa reaction Shikin sekarang ni? I mean, apa dia buat? Dia bersedih sama dengan kau ke? Dia pun tengah cari kerja? Sebenarnya bini aku dah dapat kerja lah. Okay. Dah dapat kerja. Tapi aku tak bagi. Sebab? Bukan sebab apa. Okay, aku baby faham. Baby lagi kan? Baby. Aku faham. Sebenarnya when it comes to duit kan, kita kena berkorban. Okay. Kena berkorban untuk cari duit lebih semua kan. Aku faham kalau mungkin ada orang judge aku kan, bini hang dah dapat kerja kot, kenapa hang pergi tak bagi? Mesti orang cakap apa hal kau sekat bini kau? Tapi kau kena faham, baby baru 2 bulan. Betul. Baby baru 2 bulan. Dia dalam fasa yang dia akan mengenali, dia tak kenal lagi siapa. Bukan tak kenal lagi siapa, maksudnya dia akan fasa-fasa yang menyarap, berdiri, bercakap, tumbuh gigi. Dia perlukan ibu dia untuk selalu ada. Kalau aku korbankan benda aku dalam otak kepala aku fikir boleh bini aku kerja, tapi kalau dia kerja benda tu, kalau mungkin anak aku dia dah buat benda tu kan, dia takkan dapat balik lah. Faham. Maksudnya duit tu walaupun tengah susah sekarang ni kan, duit tu boleh dicari lagi. Tapi tak boleh nak mewah macam dulu. Dia duit boleh dicari lagi. Tapi momen dengan baby tu, fasa anak membesar tu takkan hilang benda tu. Takkan dapat. Satu aku cakap ada, memang kalau boleh jangan kerja lah. Walaupun dia dapat dah. Dan misalnya kita orang dalam tu fasa tu yang memang nampak teruk sangat kita orang punya kewangan kan. Dah boleh cakap dekat dia dah, memang kena kerja ni. And kita orang pun dah plan dah macam mana nak jaga rumah, macam mana nak ni kan, macam mana kita nak spend masa semua tu kan. Lagi tu, so aku dengan rasa macam aku paling kering, aku cakap awak tak payah kerja lah. Walaupun duit masa tu tak ada, awak tak payah kerja lah. Saya rasa kalau awak kerja, duit boleh cari, tapi momen dengan anak memang susah nak dapat. Tambah pula anak sulung. Anak sulung. So aku cakap dia teruskan je. Tapi manusia, bila kita tak ada duit dalam akaun, mulalah kita akan rasa macam, kenapa aku tak ambil kerja tu? Okay. Faham tak? Kita akan keep on persoal. Itu adalah kita punya kelemahan sebagai seorang manusia. Dan juga sebagai ni lah kan. Macam aku sendiri fikir semua tu kan, mungkin seorang insan yang lemah, seorang Muslim yang mungkin tak setebal iman dia seperti orang-orang lain, orang kita ada satu persoalan ataupun kita ada satu pegangan. Bukan pegangan, like people always say that children is the source of rezeki yang paling besar sekali. Betul. Mana aku punya? Macam tu. Dia ada sampai tahap macam tu lah. Dia macam aku pernah cakap kat bini aku, cakap kan, Umar ni akan jadi punca rezeki kita, akan bagi membuka jalan untuk rezeki kita lebih mudah semua tu kan. Tapi sekarang kita tak rasa lagi. Dia tahu soalan mana aku punya kan? Dia persoalan aku. Dia sebenarnya persoalan tu, sebenarnya aku tahu sebagai seorang Islam Muslim, bila kau persoalkan benda tu, kau persoal Tuhan sebenarnya. Betul. Aku tahu benda tu, tapi aku yang dalam situasi tu. Betul. So aku kadang-kadang aku mungkin ada berdialog dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Betul-betul buka buku orang. Berdialog lah kadang-kadang kan. Ya Allah, ni kan. Tapi dia mungkin kita sebagai manusia ni kan, kita nak kalau boleh settle, ada masalah settlekan sekarang tu juga. Betul. Kalau tak nak pergi ke depan, settlekan masalah tu, boleh tak kita settlekan juga pada masa tu. Memang kita ada benda tu, kita ada satu pegangan yang macam tu. Dan susah untuk terima dengan keadaan macam ni. Susah, memang sangat susah. Aku sebenarnya dalam tahap bukan tengah give up ke apa. Aku tengah melayan je sekarang ni. Tengah melayan je. Aku teruskan buat kerja, aku teruskan buat apa semua tu kan. Tapi aku tak tahu kemudian hari macam mana. Bila aku tengok muka bini aku, anak aku kan, aduh, patah weh. Patah. Ni lah orang yang aku nak bagi makan. Patah hati. Lepas tu aku rasa macam tak best lah. Lepas tu pula ada sekarang ni macam member aku yang mungkin rezeki dia lebih lah. Sebab sekarang ni adalah salah satu musim yang sangat hebat untuk budak-budak insurans dengan budak-budak internet semua tu. Sebab?
I don't know why. Dia masa tengah musim orang ambil insurans. Aku tak tahu kenapa. Memang ramai gila orang ambil insurans. Tak tahu kenapa. Lepas tu memang dia beli macam-macam kat bini semua kan. So bila kau tengok benda tu start tak best lah. Start best lah. Bukannya rasa tidak kita nampak benda tu sebagai satu demoralization, tapi dia macam lebih pada macam oh my god, kenapa dia okey aku tak. Kenapa aku rasa macam kesian aku tengok bini aku semua tu kan dengan sorry to say bro, memang sedih lah. So sila berikan aku nasihat sikit lah. Aku nak tanya pasal bisnes. Okay. So kan bisnes kau doing down kan. Step yang kau ambil untuk naikkan balik graf tu? Aku sekarang ni tengah bermain dengan, sebab dulu aku gila babi punya tu sebab aku bermain margin. Okay. Bermain margin dia ada dua benda dalam bisnes ni. Dia punya tu satu margin, satu adalah satu volume. Volume kau punya margin kecil tapi kau punya volume banyak. Betul. Nasi lemak contohnya. Nasi lemak. Tapi kalau macam main volume, main margin, satu barang kau boleh dapat dalam lagi besar profit profit dia kau besar. Mungkin profit 100%, 90%, 100%, I don't know lah. Macam dulu aku main margin. So sekarang ni aku tengah try main volume. Sikit je lah. Sikit. Tapi betul aku cakap, moral kau jatuh weh. Yelah, tak sama macam kau dapat. Sangat jatuh. Sebab kau boleh dapat dulu, kalau kau boleh dapat satu barang mungkin dalam RM70 kau dapat untung. Ni satu barang RM5 bye. Bayangkan. Bayangkan. Banyak sangat tu. Bayang lah. Tapi beza dia adalah setiap hari masuk sale. Tapi dia punya demoralize lah. Faham. Macam tu sikit. Aku dah bertanya dah dekat member yang yang bisnes juga kan. Diorang pun cakap, aku kalau boleh tanya aku sekarang ni nak buat resume, aku nak pergi kerja tempat lain. Aku nak pergi kerja. Aku dah tak nak buat bisnes lah. Tapi kan, little high tak lah kan. Orang bisnes ni kan, seburuk-buruk rugi macam mana tu kan, dia still degil nak buat bisnes juga. Memang aku faham dia orang punya passion dengan benda tu. Tapi tu lah, sebab aku sekarang ni dalam situasi yang aku tengah rugi. Dia nak degil pun tak boleh. Nak teruskan pun tak boleh. Nak kena bekerja juga. Nak kena bekerja juga. Cara nak naikkan balik bisnes tu pun, sebab bila kau nak naikkan bisnes balik, kau kena ada modal. Modal pengiklanan, modal barang. Aku boleh katakan modal pengiklanan dengan barang tu pun ya Allah. Tak ada dah. Sebab bila nak buat benda tu, ada hutang lain yang kau kena settle kan. Banyak kali call lah. Banyak kali kan call. So aku sebenarnya kepada orang-orang yang mendengar ni, percayalah saya boleh cakap, podcast Apa Cerita ni adalah my escapism. Dengan kezaliman. Dengan kezaliman dengan kezaliman dunia ini. That far Apa Cerita bring out to you. I mean, tapi benda yang sama juga untuk aku. Sebelum ni aku ada masalah relationship, aku banyak luahkan sampai kita sembang pasal time capsule. Situation kita, masalah kita mungkin berbeza. Yes. Tapi but somehow aku boleh relate emotion, perasaan yang tak best, perasaan yang kau rasa macam duk fikir pasal masalah kau, tak sedap hati kan. Benda macam tu aku rasa macam mungkin aku boleh relate. Okay, bila setiap apa yang jadi masalah pada kita sentiasa tunggu apa jawapan Tuhan nak bagi kan. Apa Tuhan nak tunjuk daripada masalah yang aku kena lalu ni. But somehow sebenarnya bila kita sentiasa tunggu jawapan tu tak akan muncul pun. Kita hanya perlu lalu je benda tu. Hanya lalu dan cari effort yang boleh. Cari effort, betul. Dalam masa yang sama, segala perasaan yang kau rasa tak sedap kau kena juga lalu macam mana pun. Memang shit, tak best. Benda tu tak best. Tapi kau kena lalu lah. Cuma aku rasa macam okay lah, kita boleh. Sebab aku jenis yang fikir what if benda ni jadi kan. But somehow benda tu membebankan aku untuk rasa macam sentiasa fikir positif. Somehow dia macam membawa benda yang tak baik. So mungkin apa yang jadi ni, benda yang susah ni, kau boleh anggap macam dia hanya sekadar struggle yang memang struggle je yang kau kena lalu. Mungkin ada makna, mungkin tak ada makna, kita tak tahu kan.
But somehow boleh juga kau melihat benda ni sebagai satu makna yang besar. Contohnya macam mungkin bisnes kau ni dah tamat tempoh. So ini adalah tanda Tuhan nak bawa kau macam kau kena mulakan bisnes baru sebab kau dah ada anak. Yang mungkin macam contohnya macam ada satu jalan yang Tuhan himpit kau ke kanan sampai kau rasa macam apa hal ni. So at the end bila kau makin berjalan, sebab Tuhan himpit kau tu, dia melorong kau kepada satu jalan yang macam wow, aku tak expect laluan keluar dia macam ni. Aku selalu percaya benda tu lah. Aku rasa kita semua kena berpegang pada benda tu. At the end ada something yang macam laluan yang kita tak boleh jangka. And benda tu kita tak boleh nak expect langsung. Same goes to bila kau cakap pasal rezeki. Anak ni rezeki kan. But rezeki tu tak semestinya dalam bentuk kewangan. Tak semestinya datang dalam bentuk gaji ataupun pendapatan kau makin banyak. Dia boleh jadi banyak maksud. Contohnya kau appreciate anak kau, kau nak tengok anak kau membesar. Itu pun rezeki juga pada aku lah. So tafsiran rezeki tu kita tak boleh tafsir dalam satu aspek pendapatan, kewangan saja. Kita kena lebih besarkan ruang lingkup definisi rezeki. Tapi dalam masa yang sama, dia tak menafikan untuk kita kena berusaha, letak effort untuk cuba apa sahaja jalan dapatkan balik kewangan kita. Dan aku rasa semua orang akan lalu fasa benda ni. Fasa yang macam kau struggle, kau jatuh. Lagi-lagi bila kau buat bisnes, kau sendiri nak benda yang kau tahu susah kan. Kau dengar cerita orang yang macam bisnes ni tak senang, bisnes ni susah. So nak tak nak kena hadap lah benda ni. Sebab kita tahu kalau ada pekerjaan yang tetap, gaji dia stabil, tapi pendapatan dia yelah mungkin macam tu je, tak banyak naik. So bila bisnes ni memang kita akan mewah, tapi ada fasa yang kita kena tempuh dan struggle tu besar lah. Aku percaya bila makin besar struggle tu makin besar. Sebab sebab bini aku selalu banyak kali cakap benda ni. Lagi besar duitnya, lagi besar keratnya. Betul. Besar periuk lah. Besar periuk, besar duit. Tengok mulut bini aku memang bijak. Masuk mulut aku babi tu jadinya. Jadi besar periuk, besar keratnya. Betul. Dan itu aku boleh setuju dah. Dan ini adalah salah satu benda yang aku boleh nasihatkan korang lah. Mungkin kepada korang yang macam mungkin sekarang ni korang tak ada struggle financial issue kan. Aku Alhamdulillah, walaupun aku ada financial issue sekarang ni, aku still lagi aku masih lagi tak buat perkara-perkara yang gila lah, alung ke apa benda semua tu. Pada aku tu pentingnya. Seteruk mana pun masalah yang kau kena lalu, sesusah mana sekalipun, kau kena make sure kau rational and kau cuba selesaikan masalah tu dengan cara yang lebih waras. Yes. Sebab kita kadang-kadang bila kita terlalu benda-benda ni jadi, kita macam tend untuk follow emotion tau. So di situ pentingnya orang kedua, orang ketiga, bukanlah ni maksudnya dalam situation kau mungkin wife kau, orang yang boleh rationalkan kau untuk bantu kau bagi decision making. Abang janganlah ambil alung. Macam tu lah pada aku. So kau tak boleh tempuh benda ni seorang-seorang. Kau kena ada orang yang backup kau. Maksudnya kau kalau kau seorang-seorang, kau barai je. And tendensi untuk kau buat benda bodoh tinggi. Sebab kau fikir lagi, aku tak boleh, aku tengok anak aku, bini aku lagi sedih. So kau pendam. So benda yang bagus lah pada aku bila kau bercerita dengan wife kau. Aku punya wife adalah tag team member yang paling kau. Kalau kita masuk WWE, kita akan dapat title lah. By the way, aku rasa aku nak ambil kesempatan juga dalam podcast ni, memandangkan kau cerita benda ni. Yelah kita jual lah sikit Anwar kan. Aku selalu cakap dengan kau, siapa nak beli tidaklah jual macam tu. Siapa nak beli beg kuning. Tak laku kalau macam tu. Dapatkan Anwar dekat beg kuning di bawah. Tak satu benda yang aku rasa kau bagus adalah, aku macam aku cerita tadi kan, kau pandai buat FB ads. Sebenarnya ini in term lah, kalau nak bantu luar, aku rasa banyak je company-company luar sana yang mungkin memerlukan orang yang pakar dalam copywriting, yang memerlukan pakar untuk buat FB ads, untuk promote barang. So kalau mana-mana ada kebetulan, mungkin ada kebetulan syarikat yang mendengar orang yang boleh buat FB ads, boleh contact Anwar sebenarnya. Boleh, ya, insyaAllah saya boleh membantu. Dan sebenarnya FB ads tu benda tu adalah benda yang sama yang saya implement masa saya punya bisnes. Cuma dulu saya lah terus ni. Ini namanya tengah video resume.
Uni tengah terus bercakap ni kan. Interview kerja. Sebab saya dulu menggunakan FBS untuk saya dapatkan saya punya bisnes yang macam tu lah. Cuma dia zaman jatuh ni bila disebabkan oleh dulu saya pump sekian dan saya dapat sekian, tapi sekarang ni saya terpaksa pump sekian untuk dapatkan sekian memang tak dapat maksudnya kalau dulu kau bayar 100 kau dapat nyet. Sekarang ni kau dapat 50, kau fikir kau boleh dapat balik yang tu. Memang tak dapat lah, Jack. Okay. So itulah dia punya tu. So mungkin saya tak bijak dalam financing. Aku rasa management finance, menguruskan kewangan. Kewangan tu saya memang fail. Sebab my reminder to all of you yang tak pernah ada ni kan, Allah telah berikan saya satu pengalaman yang dia bagi saya semua. Dia Allah bagi semua. Dia bagi saya merasa duit yang saya tak pernah merasa pun. Dan semua benda saya beli. Saya beli PS5, saya beli PS Box, saya beli TV, saya beli PC, saya beli laptop, saya beli phone, saya beli tab, iPad, put semua aku belilah. Dan sekarang ni Allah memberikan satu ujian yang menyebabkan saya kena terpaksa buang balik semua benda-benda tu. Dan PS5 berapa jual? PS5 berapa jual? PS5 tak nak jual lagi. Hogwarts Legacy tak beli. Tapi I don't know, maybe saya nak jual lah kot nanti. Okay. Tapi itulah dia punya situasi dia adalah itulah dia punya ni. Mungkin saya tak pandai dalam management, financial management. Dan saya terlalu ego untuk meminta tolong pada isteri saya. Sebab memang masa aku kau-kau dulu, memang aku tak bagi duit. Bukan tak bagi duit kat bini aku bagi. Tapi aku tak mewahkan bini aku sangat Aku mewahkan tempat duduk dia, aku mewahkan dia punya aku mewahkan rumah, aku mewahkan dia punya ni. Tapi jujur aku cakap besok bila kau ada rezeki kan, mewahkan bini. Betul tu. Mewahkan happy bini. Wife is happy life. Aku memang mewahkan bini aku, tapi aku mungkin tak cukup untuk mewahkan. Maksudnya duit aku tu, aku boleh beli emas kat dia, aku tak beli. Aku sampai sekarang aku bernazar lagi nak beli emas kat dia, tak dapat lagi. So itulah. Aku ada seorang kawan. So aku tak macam ni lah. Basically dia ada masalah kewangan. Dia long story short, dia cerita masalah dia. Dia cakap macam ni, alah, kalau aku cerita semua masalah pun macam ni, kalau aku cerita semua masalah aku kat korang, sama juga. Benda tu takkan merubah apa. Okay. Kalau aku cerita semua masalah aku kat engkau kan, aku still ada 5,000 yang aku nak kena bayar. So kalau buat apa aku cerita kat engkau dan aku tak dapat 5,000 untuk aku bayar? Ada tak perasaan tu macam kat engkau? Contohnya aku cerita macam mana orang pun, aku still balik kan tidur 10,000 kat aku cari. Mana nak 10,000 dapat? Ada tak perasaan tu? Jujurnya ada. Tapi aku, alhamdulillah, aku ada realiti yang aku dalam satu otak aku adalah there is no better feeling when you have a good circle, good circle around you lah. Dan aku alhamdulillah, walaupun aku dalam satu ni, aku ada banyak circle yang okay, yang alhamdulillah yang boleh membantu aku lah. Korang lah salah satunya. Aku rasa I'm touched. Janganlah aku nak acah betul. Tak, aku bila kau cakap pasal cerita ni sentiasa menjadi escapism, aku relate lah benda ni. Aku rasa macam betul apa yang kau cakap tu. Sebab aku rasa macam betul tu. Sebab dia adalah escapism untuk 2 minggu sekali. Free lah mau kau. Tak free tu, anak aku tak okay ni. Okay, tak apa, minggu depan. Yes, betul. Sebab dia escapism, sebab real life is cruel, bro. Life is cruel, bro. Mana ada kita boleh duduk kat sini lepak-lepak, sembang-sembang depan kamera. Benda ni, this is not real life. This is what we call something yang boleh buat kita lari daripada the cruelty of real life. Tapi itulah kita mengharapkan bila kita dapat bersembang macam ni, orang mendengar cerita kita, cerita masalah kita. Dalam masa yang sama kita pun dapat menjana kewangan. Yes, sebenarnya. Tapi tengah cerita-cerita try juga je tau. PSA. Tapi itu bagi alhamdulillah lah kalau rezeki kat situ. Cuma itulah aku perlukan benda ni lah untuk ni. Sebab aku tak boleh bayangkan kalau ada orang yang mengambil langkah yang lebih ekstrim bila dalam situasi aku. Tu aku cakap, aku alhamdulillah circle aku semua okey.
Family aku okey, bini aku pun memahami. Sebab mungkin ada kat luar sana yang bernasib buruk, bini terus kawan-kawan ludah, judge. Tapi aku Kawan macam tak supportive. macam kawan aku, macam ada member aku ambil insurans dengan dia kan. Aku cakap dengan dia sendiri, weh, aku sekarang ni aku memang problem. Aku punya ni kan, aku nak bayar insurans bini aku, hibah dengan insurans anak aku, dengan aku semua ni susah sikit lah semua tu kan. Dia voice note dengan aku kan, panjang-panjang kan. Dia cakap, okay, kau dengar ni semua. Dia cerita lah. Satu aku cakap, wah, Alhamdulillah bro, ada macam ni. So aku boleh berfikir lagi. Dia bukan cakap, kalau orang yang berfikir sale, baik, tak boleh aduh. tak boleh doh. Kalau Kacau pun nasi aku. Apa kacau sebulan. Kacau pun nasi aku. Aku daripada boleh dapat merasa setiap bulan organik, tak ada. Tapi dia sit down, dia cakap, kena fikir betul-betul Noah, boleh nak ni, tapi apa, ada macam tu kan. Hang boleh buang ni, tapi kalau boleh hang kena stay kan benda ni, sebab hang dah banyak lama. Dia cakap tu lah. So aku Alhamdulillah lah, aku bersyukur dengan benda-benda macam tu. Financially, sale and business, berapa lama lagi boleh bertahan? Realistically speaking, lagi 3 bulan, 4 bulan. Kalau sebetulnya kan, aku dah habis lah. Habis lah. Okay. Okay, dia macam ni. Ada satu garisan. So ini ialah garisan tak selamat. Ni buffer, ini habis mati. So kau ni dah lebih buffer ke? Aku dah habis mati lah. Yang sini garisan ni? Mati lah. Okay. Aku sebenarnya dah habis mati. Dan aku sekarang ni, aku tengah nak menggunakan apa benda kudrat yang aku ada sekarang ni untuk aku keluarkan sikit. Untuk aku tolong bini aku, tolong apa benda yang boleh. Dah start kacau saving, yes or no? Yes, kacau. Dan sebenarnya we have no saving dah actually. Man, that's hard. We have no saving anymore. Itu sebab yang dia kena check kerja tu. Yes, sebab aku boleh cakap dengan korang, aku pernah bayar, kita orang suami isteri pernah bayar dalam masa 20 hari, kena bayar 15,000. Damn, 15 15,000. Dan kita orang kena korek apa yang boleh korek. Kau korek laju buang kau. Keluar tai bro. Kau korek lah benda yang kau boleh korek untuk settlekan benda tu. Hook or by crook Yes, by hook by crook. Hook by crook. Memang kau kena settlekan benda tu. Kalau tak, kau takkan dapat duit lagi. That is my. Dan aku terpaksa buat benda tu. Dan aku I'm not being sad. Aku bukannya nak kata this is not the time for me to be sad. Tapi this is the time for me to, aku meluahkan je kat korang ni. Meluahkan je. Kau tengok muka aku, aku tak nangis, aku tak apa. Aku tengah melayan je. Melayan je perasaan ni, dan melayan je apa benda yang aku tengah tepuhi ni. Sebab selagi ada kudrat, selagi ada Allah bagi physically aku okay, mentally aku okay, aku boleh tengok bini aku, boleh tengok anak aku, aku boleh dapat lagi merasa tidur saat ni kan, dapat lagi bekerja, aku akan keep on buat. Keep on je. Aku akan teruskan je. Tak ada masalah untuk aku. Nantilah apa. Dan aku dah menerima aku punya situasi yang aku dah tak ada apa-apa. Aku cuma sekarang ni aku nak mengkayakan family aku. Aku nak mengkayakan bini aku dan isteri aku. Aku dah tak ada apa-apa. Jangan bini dan isteri lah. Bini dan isteri lah. Anak dan isteri. Dalam ni sempat pasang dua Anak dan isteri lah. Aku spender pakai setahun 2 tahun tak apa. Tapi memang itu aku punya ni lah. Aku punya like, that is my mission lah sekarang ni. Macam dulu aku pernah cakap korang kan, masa kita 5 years punya capsule kan, I told you yang aku akan jadi T20 kan. Aku akan cuba buat benda tu, T20 tu. Tapi aku akan buat tu dengan aku tak ada apa-apa. Tapi aku ada boleh bagi semua benda kat bini dengan anak aku. Tu aku punya. Amin. Itu aku punya apa? Aku punya apa ni lah. Aku punya apa? Aku my ultimate goal lah. Kenapa kan? Gimana? Ni ada ni. Air tepi ni. Tapi aku harap lah. Aku sebenarnya macam bila kita buat podcast ni, aku pun berharap benda yang sama sebenarnya. Maksudnya macam tidaklah kita sekadar jadi coloteh kita bercakap, berbual kosong. Kita planning aku dengan Haikal pun ada something yang macam at least menghasilkan something, menghasilkan duit. Sebab tu aku pun dah start macam planning untuk sewa tempat untuk buat studio, apa cerita, sewa Marvel semua. So aku rasa benda tu yelah, di sebalik kau tengah struggle ni, mungkin apa cerita
boleh cuba untuk menjadi platform untuk bantu kau juga kot dalam in term of kewangan. Dan sebenarnya kan aku nak pitch kat korang apa kata kita buat FBS je sebenarnya si apa cerita ni. Tapi kita maksudnya kita buat showreel. I don't know someone yang boleh buat showreel untuk kita buatkan berapa banyak kita punya like showreel just a short macam video. Bayangkan media kit dalam bentuk video. Dan aku kalau nak buat pun tak boleh. Berapa orang tengok, berapa reach, berapa ni. Nak pump. Okay, kita cerita habis sini habis sini berapa nak pump? Kita pump lah mungkin dalam reach dia kita fokus more on tapi SME. Facebook dia macam orang tua. Tak, Facebook dia ada banyak. Tapi aku percaya Facebook purchasing power tinggi. Orang yang tua yang ada duit. So nak buat media kit, aku boleh cuba buat media kit dalam bentuk video. Video kit. Ada contoh tak? Nanti bagi aku contoh, aku cuba buat. Kita buat showreel benda tu buat dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk vertical, satu bentuk landscape. So kita boleh attack semua SME yang kecil untuk masuk dalam iklan kita. So kita I don't know kalau kita nak push benda tu so kita boleh push dua benda organically dengan paidly paid advertising. Idea yang menarik. We can do it Betul. Aku rasa sebab aku boleh buat. Video kita alhamdulillah. Cuma itulah kita kena what is a product without advertising? Ya betul. Itulah. What is a product without marketing? Itulah. So we need to sembang orang bisnes lain macam. Ya, tak aku pun banyak benda bersembang sebab aku pun ada podcast yang lain ni kan. Sembang Marvel, sembang dengan dorang. Marvel sembang Marvel boleh pergi jauh tapi korang ada niche yang sendiri. Yang kecil. Kalau apa cerita ni dia lebih vast. Lebih besar. Tapi itulah bila besar sangat untuk nak tackle setiap audience tu sebenarnya lagi susah pada aku. Dia ikut kepada cuma boleh makan banyak tempat lagi banyak sebenarnya. Cuma banyak sekarang ni orang mungkin tak hook lagi dengan apa cerita. Tak apalah, kita boleh cuba. Kita boleh nak dapatkan benda tu. So we will try lah. Mungkin kita boleh come up lah benda tu. Aku boleh tolong. Kalau kita nak pump pun kita payah pump sikit je lah. Sebab apa-apa marketing pun pump sikit dulu. Untuk kita tengok macam mana orang reach kita. So tu je lah. First buat video tu dulu, nanti pump kemudian. Buat tu, lepas tu kita kena ada social media kita sendiri. Facebook kita sendiri. Facebook kena ada lah. Facebook ada untuk kita buat sebab setiap Facebook ads kita kena ada Facebook page. Betul. So kena come up with satu Facebook page untuk kita buat ni. Aku okay then proceed. Wah, green light macam bos ni kan. Okay, tak aku rasa it's time Shark Tank. Shark Tank. Aku rasa ini masanya lah kot. Ini masanya. Sebab alhamdulillah aku bekerja tetap. Alhamdulillah kewangan tu stable. So aku tak ada masalah untuk invest benda ni untuk long run. Sebab aku sayang apa cerita ni. Aku tak nak dia jadi just tempat yang biasa. Sekadar kita jadikan tempat hobi. Aku kalau at least ada something. Nak buat kita shoot to the moon terus. Yes, betul. Bagi terus. Aku setuju. Sebab shoot all the way. Bagi terus semua. Sebab yelah aku pun selalu jauh. Aku kalau dengan Hekal tak berapa into business sangat. Dia jaga marketing macam tu je. Banyak yang faham. Otak FBS ni otak kau, otak business. Sebab bini aku akan memberikan green light bila aku ada komitmen kat sini. Bila aku bukannya apa komitmen, maksudnya benda ni adalah benda yang true. Itu bila kau bila kau dah cerita wife kau yang aku sewa. Yes. Dan dia impress lah benda tu. Tapi first thing first kita akan tanya dulu lah. So how's the money rolling semua tu. Betul. Sebab benda tu wajib lah ditanyakan kan. Betul. So that's why kalau kita nak kita go all the way lah. Betul. We'll see how lah. Kita akan beat. Okay, let's go ni. Wah, belum apa-apa pergi dah gembira. Tapi like I said lah, Spotify Malaysia, come on lah guys. Betul. Monetize lah. Lama. Jangan marah pujuk. Spotify Malaysia, come on. Just give us something. Pujuk. Spotify, come on. Just give us something. We have upload a lot of audio podcast untuk dekat korang punya platform. Please give us some money. 100 orang dengar dapat RM1 pun, alhamdulillah. Ui, mahal loh RM1 orang. Dah okay lah, 100 orang RM10 lah. Lagi mahal. But come on lah, just give us support untuk bagi kami motivate lah benda ni. Okay. So aku suka benda ni bila pendengar dengar. Dia dengar ini adalah podcast yang real. Yes. Podcast ni tak fake. Maksudnya bukanlah nak cakap podcast lain fake.
Maksudnya podcast ini adalah ruang untuk kita bercerita masalah kita, struggle kita. Kita tak cakap apa cerita ni adalah podcast yang mewah, podcast yang macam kami senang. Tak, this is real podcast yang macam kita cerita tentang kita punya real life, real struggle kita. Yes. Masing-masing ada struggle kita. Sebab tu aku appreciate sangat podcast apa cerita ni, sebab dia macam kau cakap, ini dia adalah senang cakap, ini adalah diary lah. Betul. Diary. Dia diary. Diary. Episode 1. Dear myself. Dear myself. Dear self ke Dear myself? Dear myself. Nanti kita buka lah. Nanti once kita dah mungkin dah cukup 5 tahun ke apa kan, kita keluarkan lah buku healing. Apa cerita? Jangan. By the way, tadi je promote kan. Tapi okay, tak apalah. Aku harapkan segala kesulitan yang kau lalu ni, InsyaAllah ada penghujungnya, ada penamat dia, ada jalan jangan risau. Aku yakin, aku mempunyai satu keyakinan yang Allah itu adalah satu Allah Azza wa Jalla, orang cakap apa, sifat pemurah, sifat penasihani, Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku ada benda tu. Tapi sebagai seorang manusia, aku akan merintih. Biasa tu, merintih. Betul. Tu biasalah. So aku yakin dalam benda ni, dan I will do everything in my power untuk aku keluar balik daripada ni. Sebab Rocky Balboa pernah cakap. Wow. Rocky Balboa pernah cakap. Siapa Rocky Balboa? Balboa lah ni, Sylvester Stallone dalam cerita Rocky Balboa. Rocky Balboa pernah cakap, nothing's gonna hit you hard like life. But it doesn't but it's not about how you live your life, but it's how about you get up bila life tu bunuh kau. Bila macam mana kau nak wake up balik, macam mana kau nak fight balik bila life ni jatuhkan kau. Knock you down. Nobody gonna hit you hard like life, dia kata. Wow. Keep on teruskan, keep on ni. Dan aku ni bercerita masa sekarang ni, Billahi ta'ala my account right now is RM50. Wow. RM30. Aku ada RM30 sekarang ni untuk balik. Jujur. Dan itu adalah aku punya situasi sekarang. And aku berjanji dengan diri aku, next korang punya aku punya podcast kita, mungkin aku join podcast korang ni kan, aku dah ada balik apa benda yang aku hilang. Jangan join podcast korang lah. Kita punya podcast. Ya, kita kau macam guest pula. Tak. Silap cakap. Apa benda? Bila aku masuk balik podcast ni, maksudnya kita akan shoot kali kedua. Kita akan shoot lagi. Mungkin not now, not next podcast. Lagi 2 minggu ke apa kan. But surely aku akan kembali balik. InsyaAllah. Aku akan kembali balik dengan aku boleh bagi semua benda yang aku boleh nak kepada family aku. Bukannya aku menyusahkan orang. Sekarang aku memang dalam fasa menyusahkan aku, sekel aku memang. Sebab aku tengah struggle. Tu je lah. That's how circle yang bagus dan baik tu penting untuk kita, untuk support kita, untuk bantu kita. Alright, thank you untuk those yang mendengar di Spotify, yang menonton di YouTube. Yes, this is our story. This is my story lah. Apa cerita is our story. Struggle kita, struggle aku, struggle Hekal, struggle Anwar. So thank you yang mendengar. Kita jumpa dalam podcast yang akan datang. Terima kasih. Dan please hit me up lah. Please give us our 10k followers. Sekarang ni kita orang sikit lagi. Okay? Bagilah 10k. Semoga semuanya dimurahkan rezeki. Dan like always, please do take care of yourself. There's always a golden sky. Kau nak cakap aku benda tu. Walk on to the rain. You never alone. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.